Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan untuk menggulung rang Undang-Undang Perbekalan 2023 di Dewan Yang Mulia ini pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana di atas sokongan ya kepada perbahasan dan juga kepada semua ahli-ahli Dewan, ahli-ahli senator yang telah menunjukkan keprihatinan di dalam membahas perihal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Ramadan Mubarak. Kita berada pada hari yang ke-14 bulan menjalani ibadat puasa. Semoga kita sentiasa orang kata memperbaiki ibadah kita dalam bulan tarbiyah ini, Tok Sri Yang di-Pertua. Saya ucap terima kasih kepada senator, 6 orang senator kesemuanya yang telah berbahas, iaitu Senator Datuk Kesavadas, anak lelaki Ayah Yutan Nair, Datuk Ahmad bin Datuk Sri Haji Ibrahim, Tuan Manulan bin Muhammad, Datuk Johannes binti Abdul Aziz, Tuan Haji Hussein bin Ismail dan Datuk Sri Hajah Zurainah binti Musa. Dan 4 isu utama telah pun dibangkitkan, iaitu yang melibatkan berkenaan dengan inisiatif rahmah, menu rahmah, jualan rahmah, inflasi dan kos sara hidup, peranan KPDN, bantuan sewaktu banjir, bagaimana kita mengawal keadaan bekalan sewaktu banjir dan kos barangan. Begitu juga berkenaan dengan barang tiruan di dalam jualan atas talian. Jadi ada 4 isu utama yang telah dibangkitkan di dalam perbahasan. Saya ingin menegaskan di sini, Tok Sri Yang di-Pertua, bahawa KPDN telah akan komit kepada 3 fokus utama dan peruntukan sebanyak 1.25 bilion bagi tahun 2023 telah pun diperuntukkan. Jadi 3 fokus utama itu ialah pertama, untuk memastikan bahawa KPDN memberi tumpuan kepada memulihkan ekonomi negara. Selepas kita bangkit daripada COVID, kita perlu memacu sektor perdagangan dalam negeri supaya berdaya maju, berdaya saing, mampan dan juga beretika. Kita juga ditambahkan peranan pada kali ini, diletakkan amanah untuk menjaga kos sara hidup di dalam tema rujukan kementerian. Itu merupakan fokus kita juga. Dan yang ketiga ialah berkenaan dengan kepenggunaan. Bagaimana KPDN memberi fokus kepada mendaya upayakan segmen pengguna. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin bermula dengan menyatakan berkenaan satu perbahasan yang berhormat Senator Johannes binti Abdul Aziz. Kerana pada saya pengamatan yang berhormat Senator merupakan pengamatan yang tepat. Kerana memang kita dalam pasaran terbuka ini sukar bagi kita mengawal kesemuanya. Dan bagaimana kita nak menangani kos sara hidup itu harus kita menggemelingkan segala tenaga. Tapi sebelum saya bermula dengan huraian dan jawapan, saya ingin menegaskan bahawa kos sara hidup ni ada multidimensi. Kos sara hidup ini bukan setakat makan dan minum. Kos sara hidup ini melibatkan kos utilities. Kos sara hidup ni melibatkan kos tempat tinggal. Ia melibatkan berkenaan dengan pengangkutan, kos pengangkutan, kos kesihatan, merawat diri kalau sakit, kos pendidikan dan tentu sekali kos makan dan minum. Jadi apabila kita bercakap tentang kos sara hidup dari sudut multidimensi ini, kita tentu sekali kita melihat kepada kadar inflasi, tetapi kadar inflasi itu tidak sebenarnya mencerminkan bagaimana keadaan individu itu. Kerana keadaan individu itu apabila dia dikatakan mampu menangani kos sara hidup ialah apabila pendapatannya melebihi daripada keperluannya. Dan tak kiralah apa yang berlaku di luar sana, tak kiralah kadar inflasi kita meningkat menurun, tapi kalau sekiranya pendapatan dia tidak melebihi daripada keperluan dia,
yang disebutkan multidimensi tadi, maka dia gagal menangani kos sara hidup bagi diri dia. Ukuran B40, ukuran M40, ukuran T20 itu juga akademik. Kerana di mana tempat tinggalnya, tidak apa, kalau seorang itu duduk di luar bandar, dia daripada kalangan orang miskin, pendapatan yang sama dengan golongan yang duduk di bandar, keadaan menangani kos sara itu tak sama. Dan sekiranya dia mempunyai keluarga yang besar, ya, dia juga tidak sama kerana pendapatan dan keperluan itu lebih, ya, daripada apa yang pendapatan yang dia ada. Dan kalaulah dia menjaga orang tua, ya, orang tua yang sakit ataupun dia sendiri tidak sihat, Tok Yang di-Pertua. Jadi ini semua merupakan kos yang perlu ditangani. Kalau sekiranya dia tidak ada lebihan perbelanjaan ataupun disposable income dengan izin Datuk Yang Tua, disitulah dia akan merasa kesempitan dalam menangani kos sara hidup ini. Jadi apa yang kementerian boleh buat, ya, untuk memastikan individu ataupun ketua keluarga itu mampu menangani kos sara hidup, kita perlu ada dua strategi serampang dua mata. Satu, kita perlu tingkatkan pendapatan, dan kedua, kita perlu kawal harga barang. Tingkatkan pendapatan itu insya-Allah akan diterajui oleh kementerian lain seperti Kementerian Ekonomi. Kita ada inisiatif pendapatan rakyat dan sebagainya. Jadi di Kementerian KPDN pun kita ada beberapa inisiatif, ya, seperti daya dan sebagainya, di mana kita nak dayakan, memberi daya kepada keusahawanan dan sebagainya. Meningkatkan pendapatan, ya, itu satu agenda. Kemudian mengawal harga barang. Itu yang di dalam apa yang dilakukan oleh KPDN. Ini merupakan satu langkah jangka masa pendek. Dia bukan langkah jangka masa panjang. Tetapi buat sementara waktu ianya diperlukan, Datuk Yang di-Pertua. Kerana selagi pendapatan rakyat itu tidak meningkat, selagi itu mereka akan tidak mampu untuk menangani kos sara hidup yang disebutkan tadi. Datuk Yang di-Pertua, kita mempunyai beberapa langkah cara untuk mengawal harga barang. Yang pertama ialah dengan kawalan harga siling, ya. Kedua ialah dengan subsidi. Ketiga ialah dengan kawalan harga musim perayaan dan sebagainya. Saya dengar apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Senator Johannes berkenaan dengan jumlah subsidi yang diperuntukkan untuk 2023 ialah 64 bilion berbanding dengan jumlah sebenar subsidi pada tahun 2022 ialah 80 bilion. Sebenarnya, Datuk Yang Di-Pertua, ini adalah satu perkara yang pengamatan yang amat baik kerana sebenarnya kita khawatir dengan jumlah subsidi yang begini besar. Ya. Sebab itu kementerian sekarang, pihak kerajaan pada hari ini sedang beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Ya, sebab sekarang ni kalau kita subsidikan minyak masak dalam paket, minyak masak dalam paket yang 1 kilo itu harganya RM2.5, ya. Subsidinya RM4.40. Kerana harga jualan 1 kilo dalam botol ialah RM6.90. Jadi RM4.40 disubsidi dan kita keluarkan 60 juta paket sebulan. Ya. Diperuntukkan 400 juta pada tahun 2022 tapi dibelanjakan 2 bilion. Kerana kos harga CPO itu turun naik, ya. Jadi itu subsidi pukal. Jadi siapa-siapa boleh beli. Walaupun kita kata B40 yang harus beli ataupun yang memerlukan harus beli, tapi kita tak tahu, seperti saya katakan tadi, kalau M40 pun duduk di bandar, anak ramai, keadaan kesihatan tidak baik, ya, dan kos sara hidup dia tinggi, mungkin dia juga akan membeli minyak masak tersebut. Dan peniaga-peniaga mikro yang sentiasa meniaga apa orang kata keropok, lekor, karipap, ayam gunting dan sebagainya, banyak menggunakan minyak masak yang bersubsidi ini. Jadi kita sekarang telah mengadakan bengkel, sedang berunding, sedang merancang strategi bagaimana nak beralih kepada subsidi pukal, subsidi bersasar, daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Berkenaan dengan nilai subsidi itu, saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa Kementerian Kewangan akan sentiasa membantu. Walaupun diperuntukkan sekian-sekian, tetapi sekiranya perlu, Kementerian Kewangan akan terus memberi
peruntukan tersebut. Seperti saya katakan 2022 400 juta untuk minyak masak, tapi keperluan yang sebenarnya digunakan sebanyak 2.02 bilion. Jadi Kementerian Keuangan memberikan kelulusan ya untuk menggunakan subsidi tambahan. Atau ini Ketua, kita juga mengawal harga barang seperti barang kawal, harga barang seperti telur grade A, B dan C disubsidi dan dikawal, ya, ada harga sealingnya. Ayam standard bulat ada harga sealingnya dan ada subsidi. LPG RON 95 dan diesel dan minyak masak dalam paket yang saya katakan tadi. Bermula pada bulan ini, April, kita juga telah memulakan subsidi kepada minyak masak dalam botol. Tok Yang Dipertua. Sebab sebelum ini kita tidak ada subsidi minyak masak dalam botol kerana harga CPO itu rendah di bawah 4,000, ya, tapi sekarang dia dah meningkat, maka diperlu disubsidi dan pada bulan April saja 7 juta disubsidikan untuk minyak masak dalam botol, ya. Boleh tak menjelas sikit? Yang saya hari itu tak bahas, tapi saya bagi sikit je. Sikit je. Ini mengenai minyak masak tadi. Sekarang ni harga minyak masak adalah bergantung kepada harga pasaran dunia sebenarnya, ataupun lebih tepat lagi ikut harga ekspor. Boleh tak kerajaan mengadakan perbincangan dengan pengilang-pengilang ni supaya mereka boleh bekalkan minyak masak dengan harga yang berpatutan? Contohnya, berapa kos dia, tambah mungkin 20-30% keuntungan dia. Jadi itulah harga yang dijual. Saya dapat poin tu, yang berapa saya sebab kita boleh buat ayam dan telur, kenapa kita tak buat dengan minyak masak? Ya, terima kasih yang berhormat Senator Dr. Azam. Ini adalah peranan NACOL. Sebab tadi dia multidimensi, dia bukan hanya di bawah KPDN, ya. Jadi kita ada NACOL, Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang bermesyuarat 2 kali setahun. Kemudian kita ada Jawatan Kuasa Pemantau Pelaksana yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri yang bermesyuarat setiap bulan. Dan kita ada 2 lagi peringkat Jawatan Kuasa. Di peringkat ini kita sudah pun mencadangkan satu mekanisme, ya, untuk mengadakan two-tier pricing. Yang berhormat Senator. Sebenarnya minyak masak kegunaan domestik ini hanya 6% daripada pengeluaran minyak masak kita. Selebihnya kita ekspor. Yang berhormat Senator Dr. Azam. Ya. Jadi kita sudah pun membawa satu kertas yang belum diluluskan lagi. Harap yang berhormat Senator sokong, ya, untuk kita mengadakan two-tier pricing. Maksudnya untuk domestik tu lain harganya dan untuk ekspor tu lain harganya. Kita tak boleh gunakan harga untuk ekspor tu untuk kita jual minyak masak domestik. Kerana target lagi pun 6% saja dan sebab itu libat urus rundingan sedang diadakan dan sedang kita siapkan semuanya untuk dibawa ke peringkat NACOL, ya, Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas poin tersebut. Itu berkenaan dengan subsidi. Tok Yang Dipertua juga berkenaan dengan kawalan harga. Di musim perayaan juga kita mengadakan kawalan harga, ya. Setiap kali musim perayaan kita mengadakan kawalan harga. InsyaAllah untuk Hari Raya Aidilfitri ini kita akan umumkan minggu depan, kita akan kawal 30 item. Ya, kita kawal harga sealingnya supaya tidak ada bila demand itu tinggi kita takut. Ya, kita takut nanti harga itu naik, maka kita kawal harga dan kita akan umumkan minggu depan. Dan setiap kali ada musim perayaan, kita ada skim harga maksima musim perayaan. Tok Yang Dipertua. Kita juga ada jualan rahmah, ya. Yang ini kita sedang bahas dan saya harap sokongan daripada Yang Berhormat Senator sekalian untuk meluluskan 100 juta ringgit untuk jualan rahmah untuk dilaksanakan di seluruh negara 222 Parlimen, ya, 100 juta ringgit, ya, di dalam belanjawan 2023. Menjawab kepada Yang Berhormat Senator Muhammad Manolan, kita telah pun mengadakan, ya, setakat ini jualan rahmah sehingga 30 Mac di 3,223 lokasi, 118 Parlimen dan melibatkan jualan kasar 54 juta lebih kurang. Dan insya-Allah sekiranya lulus, ya, pada hari ini kita punya belanjawan 2023, kita boleh selepas ini melebarkan lagi, ya, melebar luaskan lagi program jualan rahmah ini supaya apabila ada jualan rahmah dia boleh membantu,
ya dalam menangani kos sara hidup. Seperti saya katakan tadi, ianya merupakan langkah sementara, tapi ianya perlu Datuk Yang Dipertua buat masa sekarang ini. Apabila pendapatan kita masih belum lagi sampai di mana kita ada disposable income dengan izin ya yang boleh memampukan kita untuk menangani keadaan di dalam menangani kos sara hidup ini. Jadi Datuk Yang Dipertua, perkara yang seterusnya ialah berkenaan dengan banjir tadi ya. Berkenaan dengan banjir, saya ingin maklumkan bahawa apabila banjir memang kita ada masalah. Kita ada masalah logistik, kita ada masalah hasil tanaman yang rosak ya. Dan apabila hasil tanaman itu rosak, dia akan meningkatkan kos harga barang. Jadi memang pihak kementerian sentiasa melihat kepada perkara ini dan sentiasa cuba membantu dengan food bank kita, dengan program food bank kita, sebab di dalam kementerian kita ada Sekretariat Food Bank ya, di mana food bank inilah yang akan memainkan peranan. Saya ingin berkongsi sedikit dengan Yang Berhormat Senator. Baru-baru ini kita sudah ada food bank, program food bank daripada 2018 dan pada 2019 kita mengadakan food bank untuk siswa. Baru-baru ini kita melancarkan Food Bank Rahmah yang bersifat melibatkan ada elemen wakaf, di mana kita mewakafkan mesin retort kepada hotel. Mohon pencerahan. Boleh? Ya, okey. Okey, tadi YB Timbalan Menteri ada menyentuh mengenai pelaksanaan jualan rahmah di semua 222 parlimen. Jadi pertanyaan saya ialah siapakah yang akan melaksanakan, sama ada syarikat ataupun ada jawatan kuasa yang akan dilantik untuk melaksanakan jualan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Noraini. Datuk, saya balik belakang sikit ya. Berkenaan dengan jualan rahmah itu, apabila lulus kita punya bajet pada hari ini, kita akan menggariskan dia punya mekanisme bagaimana nak laksanakan di masa hadapan. Yang kita dah laksanakan daripada Januari sehingga sekarang menggunakan bajet tahun lepas. Yang Berhormat Senator, ya, apa lebihan-lebihan itu kita gunakan juga sebab kita tahu itu keperluan rakyat dan bajet belum lulus. Jadi kita korek sana korek sini ya, dan kita buat juga. Dan alhamdulillah yang banyaknya jualan rahmah dia Datuk Yang Dipertua ialah inisiatif industri. Ada yang kita tak keluar duit langsung. Saya bagi contoh EconSafe ya, Yang Berhormat Senator. EconSafe mengumumkan ada 1,000 item yang dijual di semua pasaraya EconSafe dengan diskaun sehingga 30% jualan rahmahnya. Ya, sehingga 30% tidak melibatkan 1 sen pun bajet daripada kementerian. Ya, jadi dan kita ada ramai rakan strategik yang bersama dengan kita, EconSafe, Maidin, KK Mart, Speed Mart, TMG, Eon Big. Ini semua rakan strategik kita yang sentiasa membantu kita bila kita kata kita perlu nak buat jualan rahmah. Ya, kita tengok keadaan ini agak sukar untuk orang ramai, untuk rakyat, mereka akan adakan jualan rahmah. Dan alhamdulillah ya, apabila EconSafe melaksanakan jualan rahmah, mereka juga mengumumkan bahawa jualan mereka meningkat 30%. Itulah kata mungkin berkat ya daripada apa yang mereka lakukan. Jadi insya-Allah apabila ada peruntukan ini lebih banyak lagi kita boleh buat jualan rahmah. Kita boleh buat dalam 2 bentuk. Satu bentuk kita boleh bagi subsidi ke atas diskaun yang telah diberikan oleh supermarket. Ya, kita tambah lagi. Contoh, kalau supermarket harga jualan ayam RM9.40 siling ya. Supermarket bagi RM8.50. Contoh ya. Jadi maksudnya satu ekor ayam dalam RM15-16. Kita boleh subsidikan lagi RM5 ataupun RM6 itu menjadikan harga ayam tu RM10. Dengan lulusnya bajet ni kita boleh buat yang itu, Yang Berhormat Senator ya. Jadi satu inisiatif daripada pasaraya, kedua tambahan daripada peruntukan belanjawan. Jadi terima kasih Yang Berhormat Senator di atas soalan tadi. Saya tadi bercakap berkenaan dengan pasal banjir. Pasal banjir ya, pasal food bank. Di mana kita baru melancarkan food bank rahmah Datuk Yang Dipertua. Kita wakafkan, kita kumpulkan crowdfunding ni ataupun daripada GLC, daripada CSR dan sebagainya, kita hadiahkan, kita letakkan retort machine ni di hotel. Hotel ini dulu hotel tak berani nak bagi makanan. Tapi sekarang hotel boleh sebab kita ada akta pelindungan
ya, orang yang menderma makanan ni. Jadi mereka boleh masukkan makanan itu di dalam mesin retort dan ianya boleh jadikan bank makanan untuk bencana, untuk banjir dan sebagainya. Itu yang sedang kita lakukan. Dan kita telah pun mengagihkan lebih kurang 21 mesin retort kepada hotel-hotel untuk mereka gunakan. Tambahan dalam Ramadan ini banyak makanan yang berlebihan. Kalau tidak ianya membazir di retort. Saya sendiri rasa, Tok Ketua, saya sendiri rasa. Dan dia boleh bertahan 1 tahun di atas rak biasa, tak perlu simpan dalam peti sejuk. Dan rasanya memang rasa sama saja walaupun dah simpan 2-3 bulan. Ya. Jadi itulah yang kita sedang usahakan untuk membina bank makanan, ya, melalui proses retort. Akhir sekali, kalau saya diizinkan, Tok Ketua, secara cepat, ya, untuk membasmi jualan barangan palsu oleh peniaga di atas talian. Saya ingin maklumkan, dalam hal ini ada tiga perkara ataupun 3 elemen yang perlu memainkan peranan. Yang pertama, undang-undang. Akta Cap Dagangan, ya, Akta Cap Dagangan 2019 ialah akta yang untuk melindungi barang-barang original, ya, daripada ditipu. Ya, barang tiruan ni kalau ditiru, dia akta inilah yang melindungi apa orang kata the brand owner, ya. Kedua, peranan platform provider untuk memastikan bahawa barangan peniaga-peniaga atas talian itu memberi maklumat yang sahih. Kalau platform provider tak check, ya, mungkin maklumat yang diberikan di atas talian itu, nombor syarikat, nama syarikat, alamat syarikat itu mungkin tidak benar. Jadi platform provider dengan izin Datuk Ketua memainkan peranan. Yang ketiga, pengguna juga harus memainkan peranan. Periksa, teliti, tengok review, ya. Tengok apa maklumat yang diberikan oleh apa orang kata syarikat yang menjual barangan tersebut. Jadi dengan tiga-tiga pihak ini memainkan peranan, barulah kita boleh apa orang kata laksanakan atau benteraslah penjualan barangan palsu di atas talian. Saya kira masa pun habis dan saya harap saya telah menepati semua perbahasan isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat senator dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan teruslah kita melaksanakan ibadah dengan baik di akhir 2 minggu Ramadan ini. Selamat mengejar Lailatul Qadar dan semoga kita meraihkan kemenangan dan rayakan Aidilfitri dengan kesederhanaan. Terima kasih Datuk Ketua. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Haja Fauzia binti Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup.